النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Bro Nasir, istri dan anak-anaknya, seterusnya perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi dalam keadaan yang bernyawa. Dapat kita meneruskan tugas kita sebagai hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan dengan ini kita dapat pengiktirafan dari Allah sebagai hamba-hambanya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, balasannya tak lain tak bukan melainkan syurga. Ini Allah tegaskan dalam hadis Qudsi. Firmannya, bukan ayat Quran ya. Firman Allah dalam hadis Qudsi. Apa kata Allah? A'dadtu li ibadi. Aku sediakan untuk hamba-hambaku. Siapa hamba-hambanya? Kita lah. Nak jadi hamba Allah, kena buatlah apa yang diperintahkan olehnya dan tinggalkan apa yang dilarang olehnya. Jadi hamba-hamba Allah. Aku sediakan untuk hamba-hambaku, untuk komen. Fiha, di dalamnya. Dalam apa tu? Dalam syurga. Ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok. Cantiknya. Lawanya. Menariknya. Egiknya. Okay, orang sini tahu egik? Egik tahu? Cantik lah tu. Ada yang ngelin. Kalau kamu gajah tu, egik tu. Kamu ni egik benar katanya. Make upnya terbaik benar. Itu egik lah tu. Mana mak kamu tengah beregik katanya. Betul? Tengah make up lah tu. Tengah berhias. Itu dalam syurga. Tak pernah kita lihat. Tak pernah kita tengok. Tak pernah kita nampak. Itu kecantikan dalam syurga. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar. Sedapnya, merdunya, lazatnya, menariknya. Telinga pun tak pernah dengar. Sehingga daun kayu yang bergeseran ditiup angin tu mengeluarkan bunyi lebih merdu daripada gesekan biola Hamzah Dolmat. Lebih merdu daripada tiupan saksofon. Siapa? Kasim Selamat. Lebih merdu daripada tiupan seruling. Siapa? Rahim Osman. Jadi komen benar kau Ustaz ni.
Bakat TV dulu, zaman rajin tengok Kotak Biongong tu. Dia dapat nombor 2, bakat TV tu. Kerana New York Rolling. Namanya Rahim Osman. Dari dah tua lah. Masa tu dia budak lagi. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Terlintas pun tak ada. Tak tahu. Nak bayang pun tak boleh. Tak usah nak cerita kan. Nak bayang pun tak boleh. Itu kat dalam syurga. Ndak ke tak ndak syurga. Kalau ndak syurga, apa buat? Jadilah hamba-hamba Allah. Yang sebenarnya sehingga Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Quran pun Allah sebut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai mereka-mereka yang memiliki jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi. Apa katanya? Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Nampak? Allah iktiraf lagi sekali sebagai hambanya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Kalau dapat periktirafan jadi hamba dari Allah, apa dapat? Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. Bukan syurga aja, syurga-syurgaku. Allah sediakan banyak syurga. Berapa? Berapa syurga Allah sediakan? 8. 8 Allah sediakan syurga. Bagi mereka-mereka yang Allah iktiraf sebagai hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini dah. Buat segala yang disuruh. Tinggalkan segala yang dilarang. Dapatlah pengiktirafan sebagai hamba-hambanya. Jangan buat yang disuruh. Buat juga yang dilarang. Itu tak betul. Buat yang suruh. Mayang-mayang. Untuk aurat. Ngumpat-ngumpat juga. Itu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Berzikir-zikir juga. Selawat-selawat juga. Dangdut-dangdut juga. Menyeru kejahatan juga. Kalau tidak ada yang punya. Ada orang dengar lagu tak? Mari kita jalan bersama. Mana saja saya menurut. Lagi? Asalkan jangan main gila. Keng. Selawat-selawat juga. Zikir-zikir juga. Tahlil-tahlil juga. Tahmid-tahmid juga. Tasbih-tasbih juga. Dangdut-dangdut juga. Karaoke juga. That's the way I like it. Jadi itu mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Apa kata Allah? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Yang hak tetap hak. Yang batil tetap batil. Ya? Buat benda-benda yang batil, Allah akan sediakan neraka. Allah sediakan di akhirat besok. Kalau buat baik, buat taat, Allah sediakan syurga. 8 syurga Allah sediakan. Kalau buat maksiat, buat kemungkaran, buat kefasikan, Allah sediakan neraka. Pilihlah nak mana. Nak syurga ada jalannya, nak neraka pun ada jalannya. Allah dah khabar dalam Quran juga. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami tunjuk kepada kamu jalan. Sama ada kamu nak jadi orang yang syukur, ni jalan syukur. Beriman dan beramal soleh. Atau nak jadi orang yang kufur, ni jalan kufur. Apa jalan kufur? Ingkar dan buat maksiat. Jalan kufur. Mendustakan ayat-ayat kami. Pilihlah mana nak. Allah bagi kita pilihan. You are given the freedom of choice. Nak pilih yang baik, ini jalannya. Nak pilih yang jahat, ini jalannya. Terpulang pada kita. Ya? Dari hidup, betul lah. Allah jadikan ada yang beriman, ada yang kufur. Jadi kita ni terpulang pada diri kita. Nak jadi yang mana. Ya? Allah tunjukkan jalannya. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuk besarnya ialah jahatnya zina. Jangan berzina. Tajuknya, jangan berzina. Jahatnya zina dan seksanya. Sangat jahat berzina dan seksanya. Bab yang ke-26. Dah 26 dah.
Dah lama benar kita ngaji ya. Dah 26 chapter. Ha. Berapa tahun dah kita ngaji ni? 4 tahun lebih ya. Ya. Itu 2 kali sebulan tu. Kalau sebulan sekali? Tak tahu lah ya. Mujur 2 kali sebulan. Ada di Taman Melayu tu seminggu sekali. Habis dah tamat dah. Tamat dah ya. Itu pun belas-belas tahun baru tamat. Ya. Yang perempuan ni sebulan 2 kali. Okey lah. Boleh tahan lah. 4 tahun dah kita Bro Nasir ya. Baik. Untuk pagi ni kita sambung lagi. Lembah neraka. Tajuknya Lembah neraka. Ya. Buka muka surat 277. Kitab yang serupa dengan saya lah. Dengan yang lain tak tahu. Ada yang lain. Ada yang Jawi. Ya. Kalau kitab yang sama dengan saya ni. Muka surat 277. Ya. Tajuknya Lembah di neraka. Dalam neraka tu ada lembah. Lembah tu tempat tinggi, tempat rendah. Tempat rendah dia panggil rendah. Dia panggil lembah. Kan tempat tinggi panggil apa? Dia panggil bukit. Ya. Dia panggil gunung. Tempat yang tinggi. Ini liyin, tempat yang tinggi. Ini lembah. Lembah tu bawah ya. Selalu banjir. Selalu ada lumpur. Itu lembah ya. Dalam neraka pun ada lembah. Namanya apa? Wail. Lembah tu namanya Wail dalam neraka Jahannam. Ada mana perkataan Wail? Tuan dengar ayat ni. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Wail lah bagi mereka-mereka yang semayang, yang mereka itu lalai di dalam semayangnya. Itu dapat Wail. Wail tu satu lembah dalam neraka Jahannam. Nama nerakanya Jahannam. Sebut betul-betul. Jangan Jahannam. Orang Melayu Jahannam. Tak betul tu. Jahannam. Ada dengung pada non ya. Ada sabdu pada non tu. Jahannam. Salah satu neraka namanya Jahannam. Ya. Jadi ada satu lembah namanya Wail. Bagi mereka-mereka yang lalai di dalamnya. Lalai dalam semayang tu ya. Tengok apa kata pengarang ni. Dan daripada Nabi SAW bahawasanya bersabda ia. Nabi bersabda. Ini cakap Melayu aja apa ni. Kalau Allah berfirman. Kalau Sultan Nazrin Shah bertitah. Kalau Ustaz Ibrahim berkata. Dia cakap Melayu aja apa ni tu. Yang ada kepelbagaian. Lain tak ada. Cakap Arab semua. Qala je. Cakap orang putih pun say saja. Orang Melayu dia banyak benda apa kepelbagaiannya. Melayu ni. Hebat tau. Itu hebat yang jadi orang Melayu. Bahasanya banyak variety. Dia bersabda. Nabi bersabda. Di dalam neraka Jahannam itu ada satu wadi. Wadi itu lembah lah. Namanya wadi ya. Digelar wadi. Cakap Arabnya wadi. Cakap Melayu yang lembah. Ada padanya beberapa ular. Ada dalam lembah tu ular. Ya. Sebenarnya ular angkat tangan. Tiap-tiap satu ular itu seperti tengkuk unta. Besarnya besar tengkuk unta. So mana? Setiang tu lebih kurang. Ular besar tu. Kita ular lidi besar ini untuk orang ni dekat. Ya tak? Ini besar tengkuk unta tu. Punya besar ya. Apa? Lagi apa? Menggigit akan orang yang meninggalkan semayang. Maka lekat racunnya pada tubuhnya 70 tahun. Racunnya lekat pada tubuhnya 70 tahun. 70 tahun tu akhirat tu bukan dunia tau. Ini kita akhirat belakang ni. Lekat racunnya 70 tahun. Tapi tak mati. Kenapa tak mati? Kenapa tak mati? Kerana kita sudah mati. Kita ni mati hanya sekali aja. Hidup 2 kali. Mati sekali. Kenapa tak mati? Kenapa tak mati? Kalau kita mati, tak adalah seksa. Kerana orang mati, ada rasa sakit.
Adakah rasa geli? Ha? Ha. Menderitalah kesakitan tu selama 70 tahun. Aduh, jakit pekik tau. Ha. Terasa sakitnya 70 tahun lamanya, bukan 70 hari, 70 tahun namanya. Merasa sakitnya tu kan. Ha. Jakit pekik lah. Ayo yo, tu orang mana kau? Ha? Ayah, orang mana tu agaknya? Oh my God, I cannot stand this. Orang mana kau? Ha, tak tahu cerita sini, tahu apa? Teka sini mana kan? Ha, Allah dah kabul Quran tau. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah ya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Absarna, kami dah lihat. Dalam neraka tu, dahsyatnya. Apinya menggunung-gunung. Kena besi-besi cair. Kena kayu kentung kayu. Kena daging manusia habis jadi debu. Udah lihat dahsyatnya. Wa sami'na. Apa kata wa sami'na? Kami udah dengar jerit pekik. Aduh. Itu orang-orang Sri Ryan lah. Aduh. Ha. Kalau orang Sungai Tik macam mana kata? On deck. Ini ketolok nanggung. Tahu orang Sungai Tik? Orang apa? Orang kawa. Ha. Kalau di Tamil Nadu, apa kata? Ayo yo. Di Tamil Nadu. Kalau di Beijing, mana bunyinya? Ayah. Ha, itu di Beijing. Kalau di New York, oh my God. Oh, ha, dekat sami'na, wa sami'na. Farji'na. Apa itu farji'na? Kembalikanlah kami ke dunia. Nak buat apa? Apa nak balik dunia? Na'mal solihan. Kami hendak beramal dengan amal soleh. Ya, katanya nak buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Nak ikut Islam, apa saja ikut Islam. Semayang ikut Islam, pakaian ikut Islam, akhlak ikut Islam, ekonomi ikut Islam, perjuangan ikut Islam, apa saja nak ikut Islam. Itu namanya amal soleh ya. Na'mal solihan. Inna muqinun. Sekarang ni kami dah yakin benar ya. Itu. Neraka waktu gitulah 70 tahun kena racunnya lekat situ. Teguk unta menggigit ia akan orang yang meninggalkan semayang, maka lekat racunnya pada tubuhnya 70 tahun. Kemudian hancur dagingnya, daging ambil hancur. Tinggal tulang aja. Tulang pun hancur juga. Dan ada pada neraka Jahannam itu satu wadi. Namanya Qubbul Khuzun. Ada padanya beberapa ular. Dalamnya ada ular. Dan kala. Tahu kala? Kala yang gigit ke tak? Gigit. Menyengat. Ada pun ada sengat di kala. Saya ada tau. Saya ada sengat di kala. Pergi ke Kedah. Kempen pilihan raya. Susah kabur lah parti apa ya. Malam tu tidur masjid. Lupa bawa kain basah. Esok tu nak mandi cari kain basah. Cari. Jumpa selai kain. Tersedia aja. Kain hitam. Pakailah. Pakai ngap kata disengatnya. Tanpa hair tu. Disengat tanpa hair tu. Punyalah sakit 4 hari 4 malam bengkaknya tau. Itu sengat itu kala dunia ni. Disengat di kala dunia ni. 4 hari 4 malam. Sakitnya berjalan takut sakit lah. Itu umur dia kena tanpa hair. Kalau tempat lain tak lah. Itu dia. Itu sengat di kala dunia ni. Kalau di akhirat besok. Ya. Tak tahu lah berapa tahun melekatnya. Tak mati pula tu. Di dunia ni kalau sakit sudahnya mati. Bila mati tak ada sakit lagi dah. Dan ada pada neraka Jahannam itu satu wadi namanya Qubbul Hazan. Ada padanya beberapa ular dan kala.
tiap-tiap satu kala itu besarnya kadar baral. Tahu baral? Baral tu macam kaldai lah. Baral ya. Binatang bingung. Baral, kaldai tu, dua-dua tu bingung mereka tu ya. Ada baginya 70 sengat. 70 benda yang menyengat tu. 70 benda ya. Boleh nyengat. 70 sengat. Pada tiap-tiap satu sengat rawiyah namanya. Nama sengat tu sengat rawiyah namanya. Tahu tak? Yang ini tempat berhimpun racunnya. Kali sengat tu ada tempat yang berhimpun racun di situ lagi. Terkumpul racun di situ. Memukul ia akan orang yang berzina. Ini orang berzina ni. Disengat di kala. Kala tu ada 70 tempat racunnya situ. Memukul dia situ dengan orang yang berzina. Dan dituangkan racunnya ke dalam jisimnya. Racun dituang dalam badan dia. Mendapat ia akan pedih sakitnya. Pedih sakit. Udahlah sakit pedih pula tu. Pedih sakitnya 1000 tahun. Berapa lama sakitnya? 1000 tahun. Mati ke tak? Tak mati. 1000 tahun lah. Jerit pekik lah. Aduh. Jerit pekik tu. Sakitnya. Ya Allah, sakitnya. Jeritnya. 1000 tahun. Man. Pedih sakitnya. 1000 tahun. Kemudian hancur dagingnya. Daging habis hancur. Dan mengalir daripada farasnya. Keluar daripada kemaluannya tu. Nanah dan danur. Danur tahu apa danur? Apa danur? Ayur pada bangkai tu namanya danur. Bangkai tu bangkai tak? Bangkai orang ke, bangkai binatang ke. Ada keluar ayur dalam tu. Itu dipanggil danur. Dia berayur tak bangkai tu? Lama-lama biar tu berayur tak? Sebelum dia reput tu, dia ada berayur. Itu namanya danur. Baunya wangi ke? Punya bangor. Tahu bangor? Ya Allah, tak kerti cakap Perak ke mana? Bukan bangau ya. Bangor. Bangor tahu tak? Busuk benar lah. Itu namanya bangor. Cakap Melayu pun ada superlatif tau. Tahu superlatif? Big, bigger, biggest. Ada tak? Itu orang putih. Small, smaller, smallest. Pretty, prettier, prettiest. Fat, fatter, fatter. Itu orang putih. Melayu ada. Busuk, hapak, bangor. Tak faham lagi dia. Itu superlatif tu. Busuk, atas dari busuk apa? Hapak. Atas dari hapak, bangor. Bukan bangau tau, bangor. B-A-N-G-O, bangor. Itu punya lah. Itu bau danur tu, danur ya. Ayur yang keluar daripada bangkai tu. Sama ada bangkai binatang atau mayat manusia ya. Busuk benar baunya. Itu kalau orang tu mati lama-lama orang tak sedar. Lama-lama orang tahu juga, mana tahu? Baunya keluar daripada rumah tu. Dah busuk dah. Dah bangor. Bau bangkai tu. Itu dia. Nanah dan danur. Kemudian hukuman bagi orang yang berzina. Allah bukan suruh jangan berzina. Allah suruh apa? Jangan hampir kepada zina. Jangan hampir kepada zina. Apa kata Allah dalam Quran? Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishah. Wa sa'a sabila. Ada berapa ayat ni? Surah Al-Isra. Jangan kamu hampir kepada zina. Kerana ia adalah perbuatan yang sangat keji. Dan jalan yang sangat jahat. Itu orang hampir pun tak boleh. Macam mana boleh hampir dengan zina? Di antaranya perempuan tak menutup aurat. Itu hampir dengan zina lah tu. Kemudian berwangi-wangian bila keluar rumah. Hampir dengan zina lah tu. Kemudian bergaul mesra dengan lelaki. Kalau perempuan bergaul dengan lelaki. Di tempat yang sunyi. Itu semua hampir dengan zina pula gitu. Kemudian berpegang-pegang tangan sebagainya. Itu semua hampir dengan zina. Jangan hampir dulu. Kerana dia boleh membawa kepada zina. Ya? Jangan.
Jadi sebab dalam Islam ada apa perbatasannya. Ada benda yang dilarang kita buat. Betul. Tengok apa kata ulama tu dia. Hukuman bagi orang yang berzina. Dan kata Abu Lais. Abu Lais ni perawi hadis yang terkenal dengan nama Abu Lais Al-Samarkand. Al-Samarkandi. Ni orang belah Uzbekistan ya. Abu Lais Al-Samarkandi atau Al-Samarkand. Samarkand tu nama satu bandar di Uzbekistan. Dan dalam ada tak di Eropah Timur tu negara namanya Tan ada. Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan dan sebagainya. Yang itu dia ada itu di antara apa? Abu Lais Al-Samarkandi ya. Maka jika tiada dihadkan, artinya tidak didudukkan orang berzina pada dunia, kalau tidak diduduk pada dunia, terus kat akhirat je, dihadkan. Seperti dihad kan apa? Tidak dihukum. Di dunia ni tak ada dihukum. Atau dihukum bukan ikut hukum Islam. Dia berzina, kena denda RM500. Bila berzina, kena denda RM1,000. Boleh bayar tak? Orang kaya senang je bayarnya. Itu tidak dihadkan ya. Padahal patutnya orang berzina tu buat. Kalau dia belum kahwin, disebat 100 kali. Kalau dah merasa persubuhan melalui perkahwinan, direjam sampai mati. Itu hukum Islam namanya had. Jika tiada dihadkan ataupun didudukkan orang berzina pada dunia, dihadkan dia pada akhirat. Hukuman di akhirat lagi teruk. Dihadkan pada akhirat dengan cemeti pemukul. Udah cemeti itu pemukul lah tau. Dia ulang sebut. Cemeti itu pemukul lah. Tongkat itu cemeti macam ni. Ini cemeti ni. Tapi kalau besi panggil cemeti. Kalau kayu macam ni, tongkat. Apa gunanya? Mukul orang. Cemeti pemukul. Mana dia? Pemukul daripada api neraka. Cemeti itu daripada api neraka. Di hadapan sekalian makhluk pada mauqif. Apa mauqif? Tempat berhenti. Kita esok di mana tempat berhentinya? Di padang mahsyar. Itu namanya mauqif. Tempat kita berhenti di situ. Di padang mahsyar lah kita menerima berbagai-bagai hukuman. Itu namanya mauqif. Tempat kita berhenti situ. Di sanalah ada hisab. Di sanalah ada timbang. Di sanalah ada seksia dan sebagainya. Ketahui olehmu bahawasanya had. Hukum dia. Had itu artinya hukum. Bukan had. Batasan bukan itu ya. Hukum. Had orang berzina itu jika ada ia muhsan. Artinya muhsan apa? Lelaki sudah apa? Sudah merasa persetubuhan. Itu dia muhsan ya. Kalau dia ada muhsan, lelaki atau perempuan. Perempuan dia panggil muhsanah. Kalau lelaki muhsan. Direjam akan dia dengan anak batu yang pertengahan. Anak batu tu bukan besar-besar, pertengahan. Besar-besar cawan lah. Rejam dengan batu. Mula-mula dia apa? Mula ditanam had sekat. Badan tu betul pukul dia kejam dengan batu. Ya. Itu hukumnya. Hingga mati. Biar dia mati dulu. Batu yang pertengahan besarnya sehingga dia mati. Dan jika dia bukan muhsan, artinya apa? Dia anak teruna, tak pernah merasa persubuhan. Anak-anak dara, tak pernah merasa persubuhan. Itu kali pertama. Dia itu bukan ghair muhsan namanya. Tidak muhsan. Lelaki atau perempuan, dipukul akan dia 100 pukulan. Patutnya pukulan tu. Ni 100 pukul je. 100 pukulan disebat 100 kali. Dengan rotan. Kemudian didagang. Dagang apa? Dibuang negeri. Dibuang negeri itu namanya didagangkan. Dibuang negeri selama setahun. Itu kalau teruna atau anak dara. Dipukul 100 kali. Betul? Dibuang negeri. Tak boleh balik. Tinggalkan negeri itu ya. Macam kita ni, dibuang negeri,
Pergilah ke Johor ke Kelantan ke, ya. Tak boleh balik ke Perak ni. Itu kalau dia belum kahwin, ya. Bukan kahwin dah, belum merasa persetubuhan. Dan dikehendaki dengan muhsan itu iaitu orang yang akil. Akil apa? Bukan akil hai. Akil hai itu penasyid. Ini akil apa? Akalnya sempurna. Tidak gila, tidak pula terlalu bodoh. Itu akil. Bodoh tu bukan setakat UPRSA 5E, itu belum bodoh lagi. Ini dia betul-betul bodoh. Dia tak kenal yang mana najis, yang mana suci. Dua-dua kata yang tak lembu katanya dua-dua. Faham ke ni? Bagi faham betul-betul ni lah. Itu istilah bodoh, ya. Tengok hitam je. Ni dua-dua dia mengap makannya. Kau pun tak lembu. Orang bagi dia dua-dua. Dua-dua betul ni. Tak lembu tak nak ni. Itu jenis itulah. Itu yang tak ada akil. Sebab itu nak nak jadi mukallaf, yang pertama mesti akil. Yang kedua mesti balik. Apa tu balik? Cukup umur. Yang ketiga sempurna panca inderanya. Atau dalam kitab sempurna hawas. Dalam Islam, panca indera yang diambil kira pendengaran dan penglihatan. Kalau ada salah satu kira sempurna lah tu. Matanya nampak tapi telinganya pekak, mukallaf lah tu. Wajib menjalankan perintah Allah. Wajib meninggalkan larangan Allah. Telinga tak pekak tapi matanya buta. Masih mukallaf lagi. Masih mukallaf. Wajib menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangannya. Kalau dia buta dan pekak, baru bukan mukallaf, ya. Kalau dia buta dan pekak, baru. Kerana tak ada jalan dia nak mengetahui. Mata tak nampak, telinga tak dengar. Mana tahu? Tak ada jalan dia nak mengetahui hukum hakam Allah. Itu bukan mukallaf. Tak wajib sembahyang, tak wajib nutup aurat, tak wajib apa-apa, zakat dan sebagainya. Kalau dua-dua tak ada. Telinga tak dengar, mata buta. Itu pun mesti dia berada yang seperti itu sebelum dia memayyiz. Masa dia lahir-lahir dah buta dan pekak. Itu boleh, ya. Tapi kalau dah umur 82 baru buta dan pekak. Kenal ke sampai orang umur 82? Tengah ngajar. Tengah ngajar tu tiba tentung bunyi guruh yang kuat. Petir yang kuat. Kilat mana? Cong. Buta mata tu. Telinga pun pekak. Ya. Umur dah 82. Boleh ke kabur apa dia murid-murid. Teman ni tak ada wajib nak semayang. Kerana telinga dah pekak, mata dah buta. Boleh ke? Tak boleh. Kerana dia dah tahu, ya. Tak faham kerja saya ni. Kalau tak faham benar-benar pun, ya. Mesti sebelum dia mumayyiz. Sebelum dia kenal yang mana najis, yang mana suci. Itu yang ketiga tadi. Sempurna panca indera. Yang keempat, sampai seruan dakwah padanya. Sekarang ni sampai ke dak seruan dakwah kepada masyarakat Malaysia ni. Sampai. Wajib semua tu menerima Islam. Kerana mereka tahu tentang Islam. Sebab nanti tak ada alasan. Kenapa dia tak nak menerima Islam, tak ada alasan. Nampak dia ada orang semayang. Orang yang tak Islam tu nampak tak dia orang Islam semayang. Dengar dia azan di masjid. Dengar dia azan di radio. Dengar dia azan di TV. Nampak ada orang azan. Dah nampak. Dia tak ada alasan. Seruan dakwah tu dah sampai ke dia. Jadi maknanya semua yang ada dalam Malaysia ni. Kalau akil balik. Lagi apa? Sempurna panca indera. Lagi? Akil balik sempurna panca indera dan sampai seruan pada dia. Wajib dia menerima Islam. Jadi maknanya, Lim Kit Siang wajib tak menerima Islam? Lim Guang Eng wajib tak? Wajib menerima Islam. Nanti ada alasan. Kerana dah sampai tu. Itu jadi dia mukallaf tu. Kalau beliau betul, jadi dia namanya mukallaf. Orang yang wajib menyempurnakan Islam tu atau menjalankan hukum Islam tu dipanggil apa? Mukallaf. Kemudian didagang kata dia. Itu kalau dia belum
bukan muhsan, orangnya bukan muhsan, dia tak pernah merasa persetubuhan. Jadi didagangkan akan dia setahun. Dan dikehendaki dengan muhsan itu orang-orang yang akil, baligh, lagi merdeka, bukan hamba orang ya, yang sudah merasa jima'. Apa itu jima'? Persetubuhan. Persetubuhan tu namanya jima' antara suami dan isteri, namanya jima'. Kalau dengan orang lain, bukan isteri dia dengan orang lain, itu namanya apa? Zina. Ini jima'. Jima' tu katanya halal. Persetubuhannya halal. Merasa jima' dengan menghasilkan apa? Menggaibkan, bukan menggaibkan hasyafahnya. Kemaluan itu masuk dalam faraj wanita. Lantaklah saya dah tua, peduli saya tak. Tabur aja, itu menggaibkan, menghilang tu. Terus masuk dalam apa? Faraj wanita. Hasyafahnya sampai hasyafah. Tu bukan hasyafah. Takutnya, lantak sebut je, peduli saya tak. Kemaluan lelaki dia dah takutnya. Itu orang tengok ke mana? Sampai had takut tu. Itu namanya hasyafah ya. Dia meraibkan. Sampai ke had hasyafahnya. Hasyafahnya pada qabul perempuan. Qabul tu kemaluan ya. Qabul perempuan. Bukan dubur ya. Dubur belakang. Qabul tu kemaluan belah depan. Namanya qabul. Bukannya qabul pun. Qabul perempuan. Di dalam nikah yang sahih, nikah yang sah. Betul dia itu isteri dia. Itu dia. Itu namanya muhsan. Dan yang bukan muhsan itu iaitu yang lain daripada orang yang tersebut itu. Dan hal ataupun had, bukannya hal dia, had ataupun hudud. Had tu satu. Kalau banyak hudud, katanya hukuman. Dan had ataupun hukuman. Sahaya lelaki. Kalau sahaya apa? Hamba. Hamba lelaki. Dan perempuan. Setengah had. Setengah had ataupun hudud orang merdeka dan setengah had hudud orang merdeka tu. Maka dipukul akan dia 50 pukul. Kalau sahaya 50 kali. Sebat 50 kali sebatan. Dia 50 pukul dan didagang lagi. Diasingkan akan dia setengah tahun, 6 bulan. Dan tiada direjam akan dia. Hamba tidak direjam ya. Itu hukum kalau negara ni diperintah oleh dengan cara Islam. Kalau ada hukum-hukum Islam dalam negara ni, itu hukumnya ya. Kalau dia belum merasa persetubuhan, dipukul 100 kali. Itu didagangkan dia ya. Kalau dia sudah merasa persetubuhan, direjam sampai mati. Ya. Baik, ini cerita lain. Kisah Abu Syahmah. Sini tulisnya Abi Syamah. Siapa tu? Abu Syamah. Boleh Abi Syamah tu. Siapa tahu? Abu Syamah ni anak siapa? Anak Saidina Umar. Umar tu masa itu sudah jadi khalifah. Raja. Sultan. Kalau di Malaysia ni sultan lah ya. Itu anak tu melakukan zina. Itu tengok, kita baca. Saya baca ni, masa budak-budak ada baca cerita ni tau. Menangis bacanya. Ya? Menangis dia. Kita lah, saya baca tu menangis. Kenapa? Sedih nak ceritanya. Kisah Saidina Abu Syahmah atau Abi Syahmah. Namanya Abi Syahmah. Anak Saidina Umar bin Al-Khattab. Masa itu dia jadi khalifah. Riwayat daripada Abdul Aziz bin Al-Hajjaj Al-Khawlani. Daripada Safwan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata ia, ada bagi Umar bin Al-Khattab itu 2 orang anak. Satu namanya Abdullah. Itu terkenal dengan nama Ibnu Umar. Ada orang dengar nama Ibnu Umar? Ya Allah, tak pernah dengar. Ibnu Umar tu anak si Umar lah. Namanya Abdullah bin Umar. Lebih terkenal dengan nama Ibnu Umar.
Ya. Orang yang sangat fanatik dengan Rasulullah. Dia ikut je apa buat Rasulullah. Itu Ibn Umar. Satu kali tu, Rasulullah sakit kaki. Bila sakit kaki, dia jalan tempang lah. Jalan jengkot jalan je tu. Dia tengok dia Ibn Umar Rasulullah jalan apa tu, dia pun mula jalan jengkot juga. Tempang kakinya. Apa kena kaki kamu? Tak ada apa kata. Kenapa kamu jalan tempang tu? Aku tengok Rasulullah buat apa tu, aku buat lah kata. Dia ikut je apa yang Rasulullah buat. Pada satu ketika, dia pergi musafir. Sampai ke satu tempat, dia berhenti. Berhenti situ, kudanya ke, untanya, apa naik, kaldanya ke. Berhenti situ. Lama berhentinya. Ditanya sahabat, kenapa kamu berhenti tempat? Aku nampak Rasulullah ketika bersafir dulu berhenti tempat ini lah katanya. Aku tak tahu kenapa dia berhenti. Aku ikut aja apa dibuat oleh Rasulullah. Itu orang yang sangat fanatik dengan Rasulullah. Ikutnya je apa Rasulullah buat. Dia ingatnya itu satu sunnah. Padahal Rasulullah tu tengah sakit kaki, itu jalan tempang tu. Tapi dia buat je kerana itu dia ingat itu satu sunnah. Dia pun jalan tempang juga. Begitulah seterusnya. Namanya Ibn Umar. Orang yang sangat kasih kepada Rasulullah. Ayahnya pun kasih kepada Rasulullah juga. Sini Umar ni, kasih tak dia dengan Rasulullah? Kasih benar. Satu hari tahu, dia tawaf bersama dengan Rasulullah. Dah cukup 7 kali pusingan. Rasulullah pun pergi cium Hajar Aswad. Tahu Hajar Aswad? Batu hitam tu. Dia pun cium Hajar Aswad tu. Sampai giliran Umar, dia pun pergi pada batu juga. Nak cium. Sebelum cium, dia kabur pada batu. Wahai batu, aku tahu kamu ni hanya batu saja. Kalau aku tak nampak Rasulullah mencium kamu, tak kusiok mencium kamu, katanya. Pandai cakap perak tu. Tak kusiok mencium kamu, katanya. Tapi dia cium juga, kenapa? Kerana dia lihat Rasulullah menciumnya. Faham kita itu tu? Bermakna mereka sangat kasih kepada Rasulullah. Ikut je apa yang Rasulullah buat. Ini Sayyidina Umar ya. Baik. Kemudian ada tadi yang pertama Umar. Ya, Sayyidina Ibn Umar namanya Abdullah ya. Abdullah bin Umar. Dan apa? Nama timbangannya iaitu apa? Kunyahnya timbangannya. Abu Syamah. Dipanggil Abu Syamah ya. Dan seorang lagi lah anak tu tadi nama Abdullah lagi tu Abu Syamah. Dan adalah ia mengekali bagi kitab. Mengekali bagi kitab, artinya dia tamat kitab lah. Bagi kitab apa? Bagi kitab Allah Ta'ala ya, katanya kekal baca Quran lah. Dan bacaan seperti bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baca seperti banyak bunyi Rasulullah ya. Ikut bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sakit ia pada 1 tahun akan sebagai sakit yang sangat sakit yang sangat sakit betul-betul. Kemudian disembuhkan. Disembuhkan dia oleh Allah Ta'ala. Lepas sakit dia sembuh. Elok. Sihat balik. Maka pada satu hari mendapat ia kesenangan pada dirinya. Artinya dia berehat kepada dirinya. Maka berjalan ia kepada kampung Yahudi. Masuk dalam kampung Yahudi itu. Dan menuntut jamuan pada mereka itu. Maka memberi minum mereka itu akan dia. Arak. Bagi arak, dia bukan tahu. Dia minum aja. Dia bukan sedar. Minum dia arak. Maka meminum ia. Kemudian keluar ia daripada mereka itu. Maka lalu ia dengan pagar Bani An-Najjar. Itu apa Bani An-Najjar tu orang Yahudi itu. Maka mendapat ia akan perempuan yang tidur. Dia nampak perempuan tengah tidur. Maka menuntut ia akan dia. Tengah mabuk. Menuntut ia akan dia daripada dirinya. Nakkan perempuan tu. Maka tertegah perempuan itu daripadanya. Dan tiada kuasa ia
atas tertegahnya tu. Tak dapat nak dilakukannya tu kan. Dia nak tapi tak dapat. Kerana perempuan tu menolak. Maka jatuh barang yang jatuh daripadanya. Jatuh barang tu. Kemudian maka bergantung perempuan itu pada akan leher baju lelaki itu. Dan dicari-carinya. Dicari-cari akan kainnya. Dan memaki perempuan itu akan dia. Kemudian nyata buntingnya. Kemudian nyata buntingnya dan beranak ia. Perempuan tu rupanya dia berlaku persetubuhan dengan perempuan tu. Bunting dan beranak dia. Dia tengah mabuk tu. Dan beranak ia. Maka membawa perempuan itu akan anaknya ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan tu bawa anak tu ke masjid tu. Dan adalah pada masa itu Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin. Apa arti Amirul Mukminin? Jadi khalifah lah. Jadi raja ketika itu. Maka menghantar perempuan itu akan anak itu di hadapan Sayyidina Umar. Nah, ini cucu kamu. Dengar apa pada Sayyidina Umar. Dan berkata, ya, hai Amirul Mukminin. Bukan Amirul tu sebab tu kalau hai itu, hai Amirul Mukminin. Bukan rule ya. Amirul Mukminin. Kalau sebut hai itu, ya. Ya Amirul Mukminin. Itu dari segi nahunya. Ya, hai Amirul Mukminin. Ambil olehmu akan anak ini. Engkau yang terlebih sebenarnya. Dengan dia daripada aku. Kamu berhak untuk mendapatkan anak ini daripada aku. Maka kata Sayyidina Umar. Betapa demikian itu. Apa kamu cakap ni? Kata Sayyidina Umar ngabur pada perempuan tu. Maka berkata perempuan itu adalah ia daripada anak engkau, Abu Syamah. Dia ni, Abu Syamah dia berzina dengan aku. Ya? Dia berzina dengan aku. Kerana dia tengah mabuk tu, dia tak sedar, dia berzina dengan aku. Ya? Maka kata Sayyidina Umar, dengan halal ke atau dengan haram? Kamu berzina ke jima? Halal ke haram? Kalau jima, halal. Kalau zina, haram. Halal ke haram katanya. Maka kata perempuan itu, ya Amirul Mukminin. Bukan Amirul ya. Ya Amirul Mukminin. Demi Allah daripada pihak aku halal. Dan daripada pihak kamu haram katanya. Bagi aku halal lah. Kerana aku suka. Tapi bagi dia tu haram katanya. Maka kata Sayyidina Umar, baca apa demikian? Apa ni? Aku tak faham kata Umar. Kata perempuan itu, adalah pada satu hari keluar aku pada pagar Bani An-Najjar, memungut sayur-sayuran, maka mendapat akan daku malam, sampai malam. Maka tidur aku pada tempat itu. Maka lalu atasku anak engkau, Abu Syamah. Padahal ia mabuk, tengah mabuk. Maka menuntut ia akan daku daripada diriku. Maka tiada kuasa aku menegah dia. Tak ada kuasa aku tertegah daripadanya. Maka tatkala selesai kehendaknya, dah lepas tu, daripada aku, maka aku bergantung pada lehernya. Aku bergantung pada leher bajunya. Aku cari-cari. Aku cari-cari akan bajunya. Aku cari ke baju tu. Untuk membuktikan bahawa dia telah memaksa aku. Dan berpaling aku kepada tempat kediamanku. Aku balik ke rumah lah. Maka sabar aku bagi barang yang turun daripada aku tu. Apa yang jadi pada aku tu, aku sabar je. Aku tahan diri aku ya. Dari aku. Maka menanti aku akan haid. Datang ke tak datang haid? Aku nanti aku akan haid tu. Maka tiada datang ia. Pada ketikanya. Maka tercengang aku daripada demikian itu. Ya, lepas persubuhan tu tak ada datang haid lagi. Artinya mengandung lah tu. Daripada demikian itu. Maka menanti hingga
beranak akan anak tu. Beranak ini anak. Aku pun keluarkan anak ini anaknya kan keluar tu. Maka ambil olehmu akan dia. Ambil anak ni. Engkaulah yang terlebih sebenarnya daripada dia. Daripada aku. Kamu lebih berhak untuk dia daripada aku, kata dia mak tadi, kata kepada perempuan tadi. Maka bahawasanya apa? Memilih aku akan kemajuan dunia atas kemaluan dunia atas kemaluan akhirat. Aku tak nak kena apa di akhirat. Aku tak nak kena hukum di akhirat. Aku nak dihukum dalam dunia ni katanya. Maka menangis Sayyidina Umar. Masa itu dia jadi raja, menangis dia. Menangis Sayyidina Umar. Mana dia? Maka menangis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hingga basah janggutnya, nangis keluar air mata, habis janggutnya basah dengan air matanya, dan berkata ia, hai kemaluan, hai kemaluan Umar bin Al-Khattab, malunya aku ni katanya. Umar bin Khattab malu aku kerana anak aku melakukan zina dengan kamu katanya. Hai kemaluan Umar bin Khattab. Al-Khattab. Ada apa? Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada hari kiamat di hadapan Allah Taala, malunya aku esok depan Allah esok, kata apa? Kata Umar. Menangis dia malu ke depan Allah tu. Kemudian kata Sayyidina Umar, hai Jariyah. Jariyah tu perempuan lah Nama Jariyah. Bukan nama Jariyah, gelarannya. Orang perempuan tu kalau yang jadi bibi itu Jariyah lah tu. Hamba perempuan Hai Jariyah katanya. Khabarkan olehmu akan daku dengan yang sahih, dengan benar, supaya aku hukum akan dia daripada dengan sebenarnya. Maka kata perempuan itu, apa engkau kehendak daripada aku, hai Umar? Kehendak apa kata? Demi Allah kata, tiada aku dusta pada barang yang aku kata. Aku bukan dusta, aku cakap benar ni. Dan jika engkau kehendak bahawa aku bersumpah dengan mushaf, dengan Quran. Mushaf tu Quran dengan mushaf satu-satu lembar. Yo satu-satu buka satu aku sumpah, buka satu aku sumpah. Boleh aku buat apa itu kata ni. Maka menghadapi baginda Sayyidina Umar akan mushaf. Dipanggilnya, dibawanya Quran. Maka bersumpah ia daripada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah tu 283 ayat. Itu Al-Baqarah Surah Al-Baqarah. Satu-satu tu selai-selai. Hingga kepada surah Yasin. Sampai surah Yasin. Bukan selai Sampai ke surah Yasin. Dan berkata ia, ya Amirul Mukminin. Sayyidina Umar ya Amirul Mukminin. Sayyidina Umar ya Amirul Mukminin, mana kedainya? Habis sama maka kemudian mana yang hai? Lain yang ketiga. Ya Jariyah sudah. Kemudian Jariyah, demi Allah engkau sebenar tiada dosa. Betul kamu tak ada berdosa, kata Sayyidina Umar kepada perempuan tadi. Kemudian bangkit Sayyidina Umar berdiri atas dua kakinya dan berkata ia, hai segala sahabat-sahabat aku ni iaitu sahabat Rasulullah, tetap olehmu pada tempat kamu duduk, jangan bergerak hingga kembali aku kepada tempat kamu. Maka ghaib dia keluar dari tempat itu. Ghaib ia satu saat. Kemudian datang
dan pada tangannya 30 apa? Dinar. Dan 10 kain. Maka berkata ia, hai Jariyah, ambil olehmu akan ini 30 dinar. 30 dinar. Dinar tu apa? Duit mah. Itu dinar. Ya? 1 dinar sekarang ni 800 ringgit lebih tau. Duit mah. Ambil olehmu akan ini 30 dinar dan 10 kain. Dan halalkan olehmu daripada anakku Abu Syamah. Dan pada ini dunia. Di dunia ni kamu ampunkan dosa dia. Dan jika ada lagi bagi engkau daripadanya sesuatu, maka ambil olehmu daripadanya pada mauqif. Mauqif itu tempat berhenti itu di mana masalah ya, di hadapan Allah Taala. Maka mengambil Jariyah itu 30 dinar dan 10 kain, dan anaknya maka berpaling ya. Paling itu. Maka berpaling ia ke rumahnya, dia balik ke rumah. Kemudian berkata Sayyidina Umar, hai ashab, wahai sahabat-sahabat. Ya, hai ashab Rasulullah, tetap olehmu pada tempat kamu. Hingga kembali aku kepada kamu. Sampai aku balik. Maka masuk ia kepada tempatnya. Maka mendapat ia akan Abu Syamah. Daripada anaknya. Pergi daripada anak-anak. Akan Abu Syamah. Duduk makan. Abu Syamah tengah makan ketika itu. Maka berkata ia, Assalamualaikum. Ya walad. Walad tu anak ya. Ya waladi. Anakku. Maka berkata ia, apa dah? Waalaikumsalam. Kalau orang bagi salam, jawablah Waalaikumsalam. Ya? Abu Syamah pun jawab. Katanya, hampir olehmu kepada aku. Dekat dengan aku, katanya. Wahai Abu Syamah, dapat dengan aku, katanya. Dan makan olehmu. Serta aku, kau makan sama dengan aku. Makan dulu sama dengan ayahnya. Maka, hai anakku. Dan tiada aku sangka. Melainkan inilah akhirnya. Bekal engkau daripada dunia. Inilah makanan terakhir bagi kamu dalam dunia ni, katanya. Maka berkata ia, hai bapakku, siapa beri ketahui akan dikau dengan demikian? Siapa bagi tahu kamu itu dengan demikian daripada Rasulullah? Kata Umar, hai anakku, aku ketahui daripada apa? Daripada dosa yang engkau perbuat akan dia. Aku tahulah apa dosa yang telah kamu buat tu. Maka kata anaknya, demi Allah, tiada aku kerja maksiat. Aku tiada buat maksiat. Dia tengah mabuk bukan sedar. Maka jika menyampai akan dikau oleh seseorang maka tanya olehmu akan aku daripadanya. Maka bahawasanya tiada aku sembunyikan daripadanya, ya, daripada engkau. Aku tak sembunyi, aku cakap betul-betul aja ni. Maka katanya, hai anakku, khabarkan olehmu akan daku dengan sebenarnya Tuhan. Tuhan yang melihat, Tuhan nampak. Dan tiada dilihat. Kita tak nampak Tuhan tapi Tuhan nampak kita. Tiada dilihat akan dia. Dan ia yang mempunyai telik. Dia boleh tengok. Apa pun dia boleh nampak. Ya? Takluknya takluk inkishaf. Mempunyai telik yang tinggi. Tiadakah engkau pada suatu hari dengan tempat Yahudi? Tak ada kamu pergi kepada perempuan Yahudi itu. Maka memberi minum
mereka itu akan dikau. Iaitu arak. Minum arak, kamu diberi dijamu dengan arak. Kemudian keluar engkau daripada mereka itu, maka lalu engkau dengan lalu pagar Bani An-Najjar. Maka melihat engkau akan perempuan yang tengah tidur, maka menuntut engkau akan dia daripada dirinya dan tertegah dia melarang, tapi kamu paksa juga. Maka tiada kuasa ia atas tertegahnya, tak lalu nak nahannya, ya. Artinya dia rogol lah. Maka tatkala selesai hajat engkau daripadanya, bergantung ia dengan leher baju engkau. Dan mencari-cari ia akan baju engkau. Dan memaki ia akan dikau. Ya. Kemudian berpaling ia ke rumahnya. Dia pun balik ke rumah. Ya. Maka tatkala mendengar ia akan perkataannya Amirul Mukminin itu, ya, apa buatnya? Menutup ia akan kepalanya. Yang betul menutup ke tu? Ya, menutup ia akan kepalanya. Malu. Tanda malu tu. Kepalanya malu ia daripada bapaknya. Tiada menjawab akan sesuatu. Tak ada jawab. Cakap Sayyidina Umar tu, tak jawabnya. Maka berkata ia, hai anakku. Ya. Berkata olehmu, cakap kamu tu. Maka jika benar engkau, lepas engkau. Kalau kamu benar, jika benar engkau, lepas ya. Lepas engkau, dan jika dusta engkau, binasa engkau. Kalau kamu cakap betul, lepas. Kalau kamu berdusta, kamu kena hukum. Ya. Hai, maka berkata ia, hai bapaku, adalah demikian itu daripada aku. Benar, aku daripada aku lah. Benar itu. Tetapi telah menyesal aku. Sehingga menyesal. Menyesal benar-benar, bukan menyesal sikit-sikit. Hingga betul. Maka berkata ia, hai anakku, tiada memberi manfaat akan dikau. Menyesal, masa itu tak ada guna lagi dah. Kemudian daripada kerugian. Dan sesungguhnya engkau anak Amirul Mukminin, anak raja. Tiada kuasa seorang berkata bagi engkau sesuatu. Tak boleh cakap apa-apa. Dan sesungguhnya engkau hendak apa tu? Memalukan akan daku antara segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku malu dengan Osman, malu dengan Abu Bakar, malu dengan apa? Dengan Ali dan sebagainya. Sahabat-sahabat Rasulullah tu nengok belakang. Maka lalu memegang je. Abu Bakar dah tak ada, Abu Bakar dah wafat ya. Ini zaman dia jadi khalifah. Zaman Umar ya. Abu Bakar dah tak ada lah. Mana ke dia? Maka lalu memegang ia akan tangan Abu Syamah. Pegangnya tangan anak tu, Abu Syamah. Maka berkata ia, hai bapakku, ke mana engkau hendak bawa pergi dengan daku? Kamu nak bawa aku ke mana? Katanya. Maka katanya kepada sahabat-sahabatku. Ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hendak ambil hak Allah daripada engkau. Aku nak tunaikan hak Allah kepada engkau. Pada dunia dahulu diambil daripada engkau pada akhirat. Aku nak hukum kamu di dunia ni sebelum kamu dihukum di akhirat. Aku sayang kamu ni. Maka berkata ia, hai bapakku, aku pohon dengan nama Allah. Ambil olehmu akan hak daripada aku pada tempat ini. Dan jangan engkau pemalu akan daku. Antara ashab
dengan malu aku depan sahabat-sahabat tu. Di hadapan sahabat-sahabat kamu tu, sahabat-sahabat Rasulullah. Dia tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ia, hai anakku, engkau pemalu akan diri kamu dan akan bapa kamu. Kamu telah memalukan diri kamu dan bapa kamu. Maka sentiasa berjalan ia dengan dia. Hingga demikian hingga dihentikan dengan dia di hadapan ashab sampai ke para sahabat. Ashab Rasulullah ya. Maka berkata mereka itu, sahabat berkata, apa di belakang kau ya Umar? Siapa belakang kamu ni? Maka berkata ya, hai ma'syaral muslimin. Ya, ma'syaral tu himpunan. Muslimin. Sesungguhnya anakku Abu Syamah telah mengaku ia dengan dosanya. Dia telah mengaku buat dosa. Bahawasanya jariah itu sebenarnya betul, dia telah bersumpah ya. Jariah itu sebenarnya tiada dusta. Kemudian menyeru Amirul Mukminin, iaitu Sayyidina Umar tadi, dalam dengan ghulam tu apa? Dengan hambanya. Menyeru dia hamba suruh datang. Budak apa? Budak hitamnya. Ada hamba lain, budak hitamnya. Dan apa? Dikatakan baginya muflih. Maka berkata Umar, hai muflih. Apa dia? Qad aflahal yauma fi. Tak nampak. Siap. Siap. Tak apa terang lampu ni. Bukan kecil. Dia nak pakai lampu lain. Ini dia. Kok mau dia nampak ya. Qad aflahal yaumul